Okey, untuk perkenalannya saya perkenalkan Ustaz Farid Habari yang merupakan seorang pendakwa bebas ataupun yang selalu bagi ceramah sekitar di Negeri Sembilan, Seremban. Merupakan lepasan sarjana muda Fiqh Fatwa Malaysia, dan hari ini beliau akan menyampaikan sedikit pengisian berkaitan dengan Ramadan, bagaimana kita hendak memotivasikan diri kita dalam Ramadan dan seterusnya untuk menjadikan kita umat yang lebih baik selepas daripada Ramadan ini. Dengan tanpa buang masa, saya mempersilakan Ustaz untuk memberi sedikit perkongsian ataupun kuliah pada alih kayah surau ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada saudara Fathi dan seluruh sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin yang dikasihi sekalian. Bagaimana suara saya jelas? InsyaAllah. Jadi mungkin tuan-tuan boleh komen di bahagian komen tu untuk bagi tahu sama ada suara saya ini jelas ke ataupun mungkin ada gangguan. Alhamdulillah. Baik. Jadi jelas Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Sun Life kerana sudi untuk menjemput saya pada tengah hari ini berkongsi sedikit sebanyak nasihat-nasihat serta panduan-panduan yang telah dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran serta apa yang telah dijelaskan juga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini dan kita juga hari ini masuk kepada hari Jumaat. Walaupun saya hampir-hampir terlupa hari ini hari Jumaat. Sebab dah lama sangat dah kita ber-PKP ni, bekerja dari rumah juga. Jadi rupanya hari ini hari Jumaat dan saya rasa dah Jumaat yang ke-5 ke-6 kita tidak dapat menunaikan solat Jumaat di masjid kita. Ala kulli hal, semoga dengan ujian yang menimpa kita pada kali ini menjadi ingatan untuk kita selama-lamanya, untuk kita ingatkan kepada diri kita serta keluarga kita dan juga mungkin waris-waris kita selepas ini bagaimanakah musibah ini sedikit sebanyak memberikan ingatan kepada kita betapa besarnya nikmat berada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa besarnya nikmat kita sebelum ini yang dapat kita solat berjemaah, dapat kita bersolat tarawih di Masjid Surau, dapat kita sama-sama mengeratkan silaturahim ketika Aidil Fitri dan seumpamanya. Maka biarlah tahun ini menjadi ingatan kepada kita untuk kehidupan kita di tahun-tahun yang berikutnya insya-Allah. Jadi para hadirin sekalian, bersempena juga dengan hari Jumaat pada hari ini dan juga sempena dengan kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yang saya kira Ramadan kali ini Ramadan yang dikatakan sebagai new normal Ramadan lah. Ramadan yang luar daripada kebiasaan kita, luar daripada normal yang biasa kita ikuti pada tahun-tahun yang lepas. Maka saya cuba gabungkan kedua-dua keberkatan ini di bulan Ramadan dan juga pada hari Jumaat untuk kita mendapat manfaat pada tengah hari ini insya-Allah. Para hadirin sekalian, yang pertamanya bila kita sebut bulan Ramadan, yang mana Ramadan bulan yang diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah nyatakan dan menyeru kepada kita semua, wahai orang beriman, hendaklah kamu semua telah difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan puasa kepada umat-umat sebelum kamu, semoga kamu mendapat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah difardukan kita juga akan puasa ini disertai dengan disunatkan kepada kita qiyam pada malam hari. Qad faradtu lakum siyamah wa sanantu lakum qiyamah, kata Nabi. Telah difardukan kepada kamu akan puasa dan telah diberikan disunatkan kepada kamu untuk bangun qiyam. Maka kedua-dua ibadah ini berselang-seli di antara siang dan malam. Dengan arti kata lain, para hadirin sekalian, kita nak membangunkan seluruh Ramadan kita dalam tempoh sebulan ini, kulluha fil ibadah, seluruhnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang harinya kita berpuasa, kita menahan makan minum kita menahan daripada segala perkara yang boleh membawa kepada membatalkan puasa kita. Setelah itu kita membangunkan pula malam kita, setelah kita berbuka puasa, kita bangun qiyam. Iaitulah dengan tarawih. Yang dikatakan qiyamul lail ialah tarawih. Sebab kalau kita buat ibadah malam sebelum tidur, namanya qiyamul lail. Kalau kita buat ibadah selepas kita tidur, namanya tahajud. Itu ada bezalah dalam perbahasan fiqh. Jadi kalau tuan-tuan bangun malam tu, lepas isyak kita terus buat qiyamul lail 8 rakaat ke, ada yang mungkin buat 10 ke, ada yang mungkin buat 20 kalau rajin kan. Walaupun imam kita baca 3 kul je, tak apalah. Yang penting tuan-tuan para hadirin sekalian, membangunkan malam itu bersama-sama dengan ahli keluarga kita, itu namanya qiyamul lail. Tambah pula kalau tuan-tuan bangun pula untuk bersahur, sempat bangun sebelum daripada sahur itu mungkin setengah jam ataupun sejam sebelumnya, tambah lagi dengan ibadah tahajud. Dengan tahajud kita, dengan kita berwitir dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, itu semua merupakan keutamaan ataupun ibadah kita di bulan Ramadan secara keseluruhan. Daripada siang hari, daripada malam hari, daripada subuh kembali sampai kepada siang kembali. Begitulah rahmat kita berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak, sehingga kita sentiasa dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Sebab itu para hadirin sekalian, kita kena sentiasa bersyukur walau dalam apa keadaan sekalipun Ramadan kita, tetap kita kena meraihkan, menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah as-siyam, berpuasa, dan juga dengan ibadah al-qiyam pada malam harinya. Yang kedua para hadirin sekalian, suka untuk saya bawakan satu perbandingan tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin semua ada handphone, smartphone kan. Smartphone kita ni, saya pun ada smartphone lah, tuan-tuan mungkin ada satu, mungkin ada dua smartphone. Ada mungkin anak-anak bermain game ke, mungkin kita biasa guna untuk aplikasi tertentu kan. Phone kita tuan-tuan, dia akan ada satu masa dia akan bagi notification kat kita, betul tak? Dia kata notification tiba-tiba dia kata software nak update contohnya, betul tak? Ataupun mungkin tiba-tiba bila buka Facebook terpadam contohnya. Bila buka WhatsApp hang sekejap. Bila tengok balik kat Play Store ataupun kita punya mungkin iPhone tuan-tuan sendiri, buka store tu kan, dia kata kena update. Rupanya ada application kita, ada software phone kita yang tidak update. Dan kesan daripada tidak update software telefon kita secara online ataupun software application kita Facebook dan sebagainya, dia akan menyebabkan apa dia? Hang, betul tak? Dia akan menyebabkan hang, tiba-tiba tak jadi, lambat, lalu kena buat dulu servis. Ada yang mungkin makan masa the whole day atau mungkin whole night untuk kita sama-sama bagi telefon kita okey. Kadang-kadang kita kena bagi clear storage contohnya, betul tak? Baik, para hadirin sekalian, phone yang kita guna itu pun kita kena buat dia punya servis dia. Dia kena update supaya application yang kita gunakan, apps yang kita gunakan dalam phone kita tu berjalan dengan lancar.
Maka begitulah Ramadan kepada kita sebenarnya. Sebulan Ramadan ni sebenarnya satu bulan untuk kita update diri kita. Ya? Walaupun kita sudah lama pegang phone kita tadi kan, dah lama pegang phone. Tapi kalau tak update phone kita, dia akan menyebabkan rosak ataupun berlaku masalah pada phone kita. Tetapi bila mana kita berpuasa, kita hidup sebagai Muslim, tetapi kita tidak menjalani ibadah yang boleh servis diri kita, tidak ni dan juga jasmani kita. Maka mujurlah kasih Allah pada kita semua. Allah Ta'ala fardukan kepada kita untuk berpuasa sebulan Ramadan. Nak tak nak, kalau kamu itu baligh dan kamu berakal dan memenuhi syarat-syarat sebagai seorang yang boleh berpuasa, kamu kena puasa. Tidak ada pilihan lain. Mungkin bulan-bulan lain kita boleh untuk tak berpuasa, tetapi wajib pada bulan Ramadan sahaja kita mesti berpuasa. Tak boleh tunda-tunda. Tiba-tiba kerajaan buat pengumuman tunda bulan Syawal puasa. Contoh. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab wajib kepada kita patuh akan arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang sememangnya syariat itu memberikan kepada kita maslahah dunia dan juga kebaikan dunia dan juga akhirat. Para hadirin sekalian, maka sebulan Ramadan ni tujuan dia untuk mengupdate diri kita sebagai Muslim yang beriman. Orang Islam yang beriman. Nak update jiwa kita supaya benar-benar kita menghayati la'allakum tattaqun, nak mengharapkan ganjaran takwa dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Andai kata Ramadan ini, puasa Ramadan ini diberikan hukumnya sunat tuan-tuan. Bayangkanlah Ramadan jadi hukum sunat. Agak-agak ramai tak puasa Ramadan ni. Tak ramai saya rasa. Tetapi Allah Maha mengetahui akan keadaan hamba-Nya, maka Allah Ta'ala menyuruh kita nak tak nak kena berpuasa juga pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka Allah tahu sampai masa kita kena update diri kita. Kalau tak, kita akan jadi hang macam telefon kita yang hang tu, yang tak update software kita. Dan nak suruh bagi lancarnya, nak suruh kita bagi servis update diri kita, maka ibadah puasa inilah yang akan menekan jiwa kita. Bila kita panggil imsak, tuan-tuan, kita ada waktu sebelum daripada subuh ada imsak. Imsak ni apa dia? Imsak ini suruh tahan. Tahan diri kita supaya selepas ini, masuk 10 minit subuh nanti, bermula kita kena tahan diri kita daripada makan, minum dan apa jua perkara yang boleh membatalkan puasa dengan cara yang tidak elok. Kecuali kalau musafir, kecuali kalau sakit berat, itu bolehlah. Tetapi kalau benda yang tak ada keperluan, kena tahan diri kita. Itu pun tak lama tuan-tuan. Allah punya kasih pada kita, Allah suruh kita berbuka menjelang masuknya waktu maghrib. Bahkan bukan setakat suruh buka, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata supaya menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan maksudnya masuk sahaja maghrib itu terus berbuka puasa. Punya kasih Allah pada kita untuk disunatkan kepada kita melewatkan sahur dan juga menyegerakan berbuka bila masuk waktu dia. Begitulah kasih Allah kepada kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, sehingga dengan asbab daripada kita berpuasa itu, kita mendapat kebaikan dari sudut jasmani kita dan kebaikan dari sudut memulihkan roh kita supaya kita update dalam kehidupan seharian. Kata Syekh Qardawi hafizahullah taala, kata beliau, tubuh kita para hadirin sekalian ada dua unsur. Kita ada unsur daripada tanah, iaitulah jasad kita. Jasad kita ini unsurnya tanah, betul tak? Maka unsur tanah ni memerlukan kepada unsur tanah juga untuk bagi makan. Badan kita ini yang ada unsur tanah memerlukan kepada bahagian tu juga untuk makan. Maka kita makan nasi yang ditanam, padi itu ditanam di atas tanah. Kita makan roti, gandum itu daripada tanam tanah. Kita makan buah-buahan yang mana akarnya itu mencengkam tanah. Maka seluruh makanan kita ni
ialah makanan yang bertapak di atas tanah ini. Jadi untuk menyihatkan badan kita, kita berhajat kepada unsur tanah. Untuk menyihatkan unsur kedua, iaitulah roh kita. Roh. Maka kita berhajatkan kepada unsur daripada langit. Kerana roh bukan daripada tanah. Roh daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan roh daripada unsur langit. Maka kita berhajatkan kepada seruan-seruan langit, iaitulah makanan-makanan langit untuk memberikan kenyang kepada roh kita. Maka di sana adanya solat, perintah turun kepada kita. Adanya perintah untuk kita puasa, ada perintah untuk kita menjaga zikir kita. Maka itu semua merupakan unsur-unsur daripada langit. As-sama' yang nak mengenyangkan roh kita sebagaimana unsur tanah nak mengenyangkan jasad kita. Barulah kita akan menjadi seorang mukmin yang sihat dari sudut fizikalnya dan insya-Allah sihat dari sudut rohnya insya-Allah. Baik. Maka sebab itu para hadirin sekalian, Ramadan ialah bulan nak update diri kita. Dengan cara update itulah kita akan mencapai darjat la'allakum tattaqun, bertakwanya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Bahagian kedua cerita pasal hari Jumaat. Hari Jumaat. Yang mana hari Jumaat merupakan Sayyidul Ayyam. Sebaik-baik bulan, sebaik-baik hari dan merupakan penghulu kepada segala hari. Di dalam hari Jumaat juga kita disunatkan untuk membaca Suratul Kahfi. Semua maklum Suratul Kahfi, kita disunatkan membacanya pada hari Jumaat. Maka para hadirin sekalian, di dalam surah Al-Kahfi ini, surah maklum kepada kita semua tentang apakah fadilat Suratul Kahfi. Yang pertamanya, Nabi katakan bahawasanya sesiapa yang membaca Suratul Kahfi, Allah alahu nur, akan diberikan kepada dia cahaya bainal jum'atain, di antara dua Jumaat. Kita baca Jumaat ni, Jumaat depan, kita akan mendapat taufik untuk kita rajin melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Diberikan cahaya kepada kita. Yang keduanya, Suratul Kahfi ini juga surah yang menjadi pelindung kepada kita berhadapan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Terutama fitnah yang paling besar, fitnah Al-Masihud Dajjal. Baik. Dan kata ulama, sebenarnya bukan sekadar membaca 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Sebenarnya seluruh surah Al-Kahfi itu menceritakan kepada kita bagaimanakah cara untuk kita berlindung dengan fitnah akhir zaman yang berlaku pada tiap-tiap zaman itu sendiri. Khususnya zaman kita pada hari ini. Sebab itu para hadirin sekalian, sebenarnya bukan setakat baca 10 hawa aja. Kalau kita perhatikan inti surah tersebut daripada awal sampai akhir, cerita tentang bagaimana kita nak pertahankan diri kita daripada fitnah-fitnah yang boleh menimpa kita. Kita simpulkan pada tengah hari ini dengan 4 kisah yang dinyatakan dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi, iaitulah 7 orang pemuda yang nak pertahankan akidah dia daripada menyeleweng, sehingga mereka sanggup untuk berlari jauh berlindung di sebuah gua dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun. Baik. Para hadirin sekalian, kisah ini, Ashabul Kahfi ini cerita kepada kita, nak bagi isyarat kepada kita untuk kita berlindung daripada fitnah yang mengancam agama kita. Fitnatuddin dipanggil, fitnah agama yang boleh memberikan ujian kepada agama kita. Maka yang pertama sekali, surah ataupun kisah Ashabul Kahfi memberi isyarat kepada kita supaya sentiasa memastikan diri kita berlindung daripada fitnah-fitnah ataupun musibah dan ujian yang boleh mengganggu gugat akan agama kita. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita memperkuatkan dan mengetahui tentang ikatan-ikatan keimanan
mendalami tentang akidah yang benar serta sentiasa bertawakal pada Allah Ta'ala, antara doa yang dipanjatkan oleh Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tuan-tuan boleh tengok dalam ayat yang ke-10 daripada suratul Kahfi. Itulah doa yang kita sama-sama boleh amalkan supaya Allah Ta'ala sentiasa membimbing kita terhindar daripada ujian yang boleh menggugat akan akidah dan agama kita. Kisah yang kedua para hadirin sekalian ialah kisah pemilik kepada dua kebun, sahibul jannatain. Kisah selepas itu. Tak silap saya sekitar ayat 40 lebih, kisah tu dinyatakan dalam surah Al-Kahfi. Kisahnya ialah seorang orang kaya yang Allah kurniakan kepada dia harta yang banyak, kebun yang besar, diberikan kepada dia kehebatan dalam pertanian, tetapi dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dihadirkan bersama-sama dengan dia itu seorang yang tidak ada harta apa-apa tetapi bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah kedua ni, pemilik kebun ini ialah memberi isyarat kepada kita tentang fitnah pada harta. Fitnatul mal. Ujian pada harta, tuan-tuan. Musim-musim PKP ni kita pun bersimpati dengan mungkin ada rakan-rakan kita, kenalan kita, saudara mara kita yang kehilangan punca kerja, mata pencarian mereka. Jadi kalau boleh kita pun tanya khabarlah kepada saudara mara kita, mungkin kita boleh membantu, sebab orang yang lebih berhak membantu saudaranya ialah kita lah sebagai saudara terdekat. Baik. Jadi yang kedua cerita pasal fitnah harta. Yang pada awalnya Allah perkenalkan semua itu, sungai yang mengalir, buah-buahan yang masak itu Allah kata Allah jadikan. Tetapi bila mana pemilik kebun tu dia mengatakan ini semua aku yang punya. Dia menyandarkan harta tu dia yang buat. Bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diajarkan dalam kisah ini supaya manusia berlindung daripada fitnah harta. Kerana kita bukanlah Islam menghalang daripada menjadi kaya, tetapi seandainya kekayaan itu menyebabkan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kekayaan itu akan memberikan fitnah dan juga musibah kepada orang yang melakukan tadi. Maka fitnah harta ini diceritakan pada ayat 32 hingga ayat 44. Dan cara merawatnya, ulama sebutkan bahawasanya dengan memahami bahawasanya hakikat dunia ni sementara. Diceritakan dalam ayat tadi. Hakikat dunia ni sementara, tuan-tuan. Walaupun kita berhadapan dengan musibah pandemik COVID-19 ini, tetapi ingatlah, sebagaimana sementaranya kehidupan dunia kita, maka masalah ini pun juga sementara. Walaupun susah, tuan-tuan, susah, tetapi ingatlah kesusahan itu sementara. Tidak ada yang kekal atas dunia ni. Jadi bila kita faham bahawasanya dunia ni pun sementara, maka segala masalah yang menimpa kita juga sementara. Saya teringat tu hadis Nabi SAW, Nabi ceritakan, ada satu kisah orang ini, diceritakan dalam hadis, seseorang itu dia mengalami satu musibah yang paling berat. Asyaddun nasu bala'an. Paling berat ujian dia. Kemudian Allah Ta'ala masukkan dia seketika dalam syurga Allah Ta'ala. Dan dikeluarkan pula, ditanya kepada dia, wahai fulan, pernahkah kamu merasai kesiksaan atas dunia dahulu? Dia mengatakan apa dia? Dia katakan, ya Allah, aku tak pernah tahu pun apakah itu kesiksaan. Dengan sekadar dimasukkan seketika dalam syurga Allah, hilang derita dunia dia. Masya Allah. Allah masukkan seketika dalam syurga, dikeluarkan daripada syurga, ditanya pada dia, pernahkah hal marat bika? Pernahkah kamu mengalami kesusahan di dunia dahulu? Dia mengatakan, aku tak pernah alaminya. Bila masuk syurga, hilang derita dunia, tuan-tuan.
Sebab itu kesukaran kita pada hari ini, ingatlah dia sementara nak menguji kita bagaimanakah kita berhadapan dengan fitnah ataupun musibah harta ini. Hakikatnya dia merupakan satu perkara yang sementara yang perlu kita memahami akan cara dan keadaannya. Yang kedua, cara nak berhadapan dengan fitnah harta ini juga ialah dengan sentiasa menyibukkan diri kita dalam urusan-urusan akhirat. Biar kita sibuk dengan urusan akhirat. Allah Ta'ala, bila Allah sebut tentang urusan akhirat, Allah menyebutkan dengan kalimah yang suruh kita segera. Contohnya disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah kata, وَسَارِعُوا, bersegeralah kamu menuju kepada pengampunan Allah Ta'ala dan juga syurga yang mana seluasnya langit dan juga bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebut dengan perkataan segera. Nabi sebut dalam hadis berkata, badiru bil a'mal, segeralah kamu beramal sebelum datangnya tanda-tanda kiamat. Jadi melakukan perkara akhirat ini perlu dengan cara yang segera. Solat pada waktunya, baca Qurannya biar pada cara, supaya kata ulama, bila kita berletih, kita melakukan ibadah sehingga kita rasakan letih, moga-moga dengan ibadah sehingga letih itu menyebabkan kita letih untuk melakukan dosa. Bila kita dah sibuk dengan ibadah, dengan ketaatan, tuan-tuan bekerja dari rumah, itu merupakan ibadah. Tuan-tuan kerja rumah, tuan-tuan sediakan masakan untuk keluarga, puan-puan semua, tuan-tuan semua, solat tarawih sekali, baca Quran sekali, disibukkan dengan urusan akhirat sehingga letih kita untuk melakukan dosa. Ini di antara cara kata ulama untuk kita sibuk dengan akhirat sehingga meletihkan kita melakukan perkara yang tidak berfaedah. Yang ketiga, kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khadir AS ataupun Nabi Khidir kita panggil. Yang ini saya ringkaskan. Itulah kisah ini menceritakan kepada kita tentang fitnah dalam ilmu. Bagaimana ilmu itu perlu kepada adab, perlu kepada kesabaran, perlu kepada kita memahami akan ilmu tersebut. Cuma sedikitlah dalam tempoh yang singkat ini, kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khadir juga mengajarkan kepada kita sesuatu juga, khususnya dalam musim COVID-19 ini. Kisah Nabi Musa ini ada 3 kisah. Dalam 3 kisah itu para hadirin sekalian, Allah Ta'ala melalui Nabi Khadir AS uji Nabi Musa dalam 3 cerita, ataupun 3 peristiwa dalam perjalanan dia dengan Nabi Khadir. Jadi waktu dia berjalan tu, sehingga kan kisah pertama dia tebuk kapal, Nabi Musa persoalkan. Kisah kedua, Nabi Khadir bunuh budak kecil, Nabi Musa persoalkan. Kisah ketiga, Nabi Khadir betulkan tembok, Nabi Musa persoalkan juga. Baru lepas 3 peristiwa keadaan itu, barulah Nabi Khadir ceritakan apakah sebab ataupun apakah hikmah di sebalik 3 kisah yang berlaku. Kata ulama, lihat saya kepada Nabi Musa AS. Allah Ta'ala dalam peristiwa itu, Allah lewatkan kepada Nabi Musa nak tahu tentang apakah hikmah di sebalik tebuk kapal, hikmah di sebalik terbunuhnya seorang budak lelaki, dan hikmah di sebalik mendirikan tembok untuk menyelamatkan harta tadi. Allah lewatkan, Allah beritahu selepas itu, bukan beritahu tang tu juga. Dia kata ulama, Nabi Musa sahaja Allah Ta'ala lewatkan hikmah di sebalik peristiwa yang berlaku dalam kehidupan dia. Jadi kita ada para sekalian, setiap peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Cuma hikmah tu kita ketahui dalam masa yang singkat ataupun mungkin masa yang lama. COVID ini contohnya kan. Mungkin sekarang kita belum lagi sedar akan hikmah yang besar dia. Mungkin dah ada dah, tapi mungkin ada sikit-sikit. Tetapi lepas ini kita akan sedar betapa berhikmahnya, besarnya hikmah ini setelah kita mengikuti peristiwa-peristiwa ataupun mengetahui hikmahnya selepas ini.
Ini di antara kita panggil sebagai nafsu kita ni tenteram. Nabi Musa, Nabi itu pun Allah Ta'ala lewatkan hikmahnya di tahun lepas tu. Apatah lagi kita yang bukan Nabi ni. Jadi mungkin hikmahnya belum muncul sekarang. Yang penting kita bersabar dengan musibah yang menimpa kita. Yakinlah mukmin yang bersabar itu sentiasa berbaik sangka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kisah terakhir adalah kisah Dzulqarnain. Itulah kisah Dzulqarnain, fitnah dalam bab kekuasaan ataupun dalam bab mendapat sultah kekuasaan. Baik. Jadi ini 4 cara ataupun 4 fitnah yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi dan cara berlindung juga diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Memberi isyarat kepada kita para hadirin sekalian, membaca suratul Kahfi ialah pelindung kepada kita dengan fitnah-fitnah ataupun ujian-ujian akhir zaman ini. Maka tempoh sekarang ini, walaupun tempoh kita ber-PKP ini dan selepas ini ada PKPB pula, bersyarat pula, biarlah tempoh ini menjadi satu muhasabah kita besar-besaran. Bagaimana kita ini baru sahaja diuji dengan sedikit sahaja, belum lagi diuji sebagaimana diceritakan dalam hadis Nabi. Bila mana Dajjal keluar nanti akan menjelajah seluruh dunia nanti. Dalam hadis yang sahih diceritakan selama 40 hari, 40 malam dia akan berlegar atas dunia ini untuk mengajak manusia kepada kesesatan. Maka belum sampai tahap tu lagi tuan-tuan. Yang ada pada hari ini pun sudah memberikan satu muhasabah dan persediaan kepada kita agar kita bukan sahaja bersedia dari sudut fizikal kita. Bayangkanlah walaupun kita ada makanan yang cukup, kita ada keperluan yang cukup, tetapi kadang-kadang ada orang hati dia gelisah, hati dia tak tenteram dalam tempoh. Baik, jiwa kita berkurung tanpa melakukan gantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Material ni hanya boleh memberikan kesenangan pada fizikal kita, tetapi yang memberikan ketenangan kepada jiwa kita ialah unsur-unsur rohaniyah. Supaya kita sentiasa terisi jiwa kita daripada sebarang perkara yang boleh menyedihkan kita dan menakut-nakutkan kita. Manusia ni ada 2 penyakit, dipanggil al-hazan dan juga al-khauf. Dia ada penyakit sedih, dia ada penyakit takut. Ulama sebut sedih ni apa dia? Sedih tentang masa lalu. Sedih tak boleh pergi bazar Ramadan, sedih sebab tak dapat tarawih, sedih sebab mengenangkan masa lalu. Yang kedua, ada orang diberikan penyakit takut pada masa depan. Dia takut, dia fikir macam-macam dah. Lepas ni susah itu, lepas ni susah ini. Jadi 2 penyakit ini perlu diubati. Dan Allah ajar kepada kita, Nabi ajar kepada kita untuk mengubati penyakit al-khauf dan juga al-hazan. Nabi kata dalam Quran sebut, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'aka. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Allah sentiasa bersama kamu. Tuan ingatlah bahawasanya penyakit ini datang dan pergi. Ingatlah bahawasanya Ramadan ini datang dan pergi. Ingatlah bahawasanya qiyam tarawih ini datang dan pergi. Tetapi ingatlah bahawasanya Allah sentiasa, Allah alim, maha mengetahui, Allah sami'ud du'a, sangat-sangat mendengar doa kita. Allah Tawwab, menerima akan taubat hamba-Nya sepanjang masa. Maka tempoh Ramadan dan juga hari Jumaat ini, ayolah kita semua lakukan 3 perkara ini. Yang pertamanya ialah membaca suratul Kahfi. Sama ada dengan pasangan ke, tuan-tuan yang mungkin rasa macam susah nak baca, kurang lancar, tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan boleh gantikan dengan mendengar keseluruhan surah Al-Kahfi. Boleh. Kerana dengar itu juga pahalanya sama dengan membaca, kata guru kami. Jadi dengar, baca bacaan ke, tapi berdengar. Ambillah manfaat surah Kahfi pada hari Jumaat.
baca dan dengar. Kalau boleh baca sekali lah lagi bagus. Tapi dengar itu pun boleh juga. Yang kedua para hadirin sekalian, dalam hari Jumaat juga ayuhlah kita semua memperbanyakkan selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah wafat, tetapi antara pesan-pesan akhir Nabi merindui akan saudara-saudaranya, itulah kita semua. Umat yang beriman dengan Nabi walaupun tak pernah bersua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua kena sentiasa memperbanyakkan selawat. Nabi ingat kita tuan-tuan, jadi kita pun kena sentiasa ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga para hadirin sekalian, yang paling penting juga ialah hari Jumaat hari terhimpunnya kebaikan mustajab doa. Kalau boleh bermula nanti asar nanti, mungkin ada yang nak baca surah Kahfi ke, dan juga boleh memperbanyakkan doa, khususnya doa minta dijauhkan bala, dijauhkan musibah ini daripada kita. Tambah pula doa yang mustajab ialah inda fitrihi, ketika mana nak berbuka puasa. Ambillah dalam tempoh 10 minit sebelum berbuka puasa, kita berdoa sama-sama tuan-tuan. Minta Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan, jauhkan daripada kita keburukan, selamatkan kita, keluarga kita daripada musibah ini, dan berikanlah kepada kita takwa. Moga kita dapat mengharungi Ramadan ini dengan berjaya dan dapat kita sama-sama mengambil ganjaran yang besar sepanjang tempoh Ramadan ini, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira sekadar dahulu pada tengah hari ini, saya pun sebenarnya menggantikan Al-Fadhil Ustaz Razif sebenarnya. Ala kulli hal, moga-moga sedikit perkongsian ini tuan-tuan sekalian dapatlah kita sama-sama ambil manfaat. Saya ulang kembali, pertama sekali tentang kepentingan puasa itu, sebenarnya puasa perintah dari Allah Ta'ala yang nak menguatkan roh kita, dalam masa yang sama menguatkan fizikal kita. Yang kedua, puasa juga ialah satu daripada cara nak update diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Yang ketiga ialah tentang kepentingan hari Jumaat untuk kita mengambil manfaat daripada suratul Kahfi sebagai pelindung daripada fitnah-fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu dan juga fitnah kekuasaan. Yang keempat sekali ialah perbanyakkanlah amalan, itulah membaca surah Al-Kahfi, berselawat serta memperbanyakkan doa-doa pada hujung-hujung hari di hari Jumaat. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farid Hadhari atas perkongsian sebentar tadi. Cumanya kita nak tanya sama ada kalau ada ahli karya surau ada pertanyaan ataupun soalan atau pandangan yang nak dilontarkan kepada Ustaz, saya kira boleh sebut di sini ataupun boleh tulis di ruangan chat. Kalau tak ada, saya nak tanya soalan Ustaz, boleh Ustaz? Boleh insya-Allah, boleh insya-Allah. Ada beberapa doa yang saya kira antara doa yang disarankan oleh Rasulullah SAW sebelum ataupun semasa berbuka puasa. Boleh tak Ustaz terangkan kepada kami apakah doa-doa yang sunnah yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Baik. Terima kasih kepada saudara Fathi. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertamanya, doa ini yang diajarkan kepada kita iaitulah melalui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ini hadis yang sahih, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Sayyidah Aisyah supaya memperbanyakkan doa ini
khususnya bila masuk pada 10 terakhir Ramadan. Yang kedua para hadirin sekalian, doa yang kita bacakan tidak maknanya kita boleh bacakan pelbagai jenis doa. Tidak terhad kepada doa-doa tertentu. Cumanya antara faedah yang kita boleh ambil sebagaimana kata guru kami berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ceritakan bahawasanya bulan Ramadan ni bulan untuk menjadi pelepasan kepada azab api neraka. Maka di sana ada doa yang mana doa kita minta supaya dijauhkan daripada azab api neraka. Doanya Allahumma ij'alni min 'utaqaika minan nar. Allahumma ij'alni min 'utaqaika minan nar. Allahumma ij'alni min 'utaqaika minan nar. Wahai Tuhan, jadikanlah kami daripada mereka yang mendapat pelepasan api neraka Allah. Jadi doa ini kita ambil istifadah, manfaat daripada hadis Nabi yang Nabi katakan bulan Ramadan ialah bulan yang berlakunya pelepasan daripada azab api neraka Allah. Maka kita ambil manfaat itu dan kita doa supaya kita ni termasuk dalam kalangan orang yang dilepaskan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya para hadirin sekalian, tidak ada doa-doa yang kita katakan spesifik untuk dibacakan pada sama ada di malam hari Ramadan ataupun sebelum berbuka puasa. Cuma disunatkan untuk kita memperbanyakkan doa. Cuma kalau kita lihat dalam amalan salafun salih, doa yang mereka minta ialah doa diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada tuan-tuan nak baca dalam bahasa Melayu pun boleh, nak baca dalam bahasa Arab pun tak ada masalah. Yang penting kita benar-benar berdoa dan menjaga adab-adab kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah nyatakan bahawasanya berkatalah kepada kamu, Tuhan kamu mengatakan bahawasanya berdoalah, ud'uni. Doalah kepada aku, kata Allah, astajib lakum, aku akan makbulkan doa tersebut. Maka para hadirin sekalian, doa-doa ini kita katakan ada doa yang dibaca pada malam hari, ada doa yang kita ambil manfaat daripada hadis Nabi, kita bacakan. Ada doa yang kita minta apa sahaja doa, tetapi yang paling penting minta diampunkan dosa kita, kerana kebahagiaan yang paling besar ialah bila mana kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun doa berbuka puasa, doa yang kita biasa bacakan itu walaupun hadis yang dhaif, tetapi tak ada masalah kita beramal. Boleh saja kita beramalkan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Itu doa yang kita biasa bacakan. Cuma doa yang sunat dibacakan setelah kita mendapat suapan pertama. Maksudnya bila makan sikit itu, kita bacakan doa zahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatul ajru insyaallah. Ini baru doa yang sahih. Nabi katakan telah basahlah tekak-tekak kita, telah telah hilanglah dahaga kita, telah basahlah uak-uak tekak kita, telah sampailah kepada kita pahala insya-Allah. Itu doanya. Jadi doa ni ada doa yang hadis Nabi ada doa yang kita boleh baca sendiri pun tak ada masalah. Yang penting kita benar-benar menghayati doa dan mengambil peluang pada waktu-waktu yang mustajab. Antaranya sebelum berbuka, hari Jumaat, kemudian ketika mana kita sujud, maka itu semua merupakan tempat-tempat dan masa-masa yang mustajab doa insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Contoh kalau seseorang itu tak tidur malam dan terus sahur dan selepas itu baru pergi tidur, adakah itu masih lagi dikira sebagai sahur? Baik. Bismillah, alhamdulillah. Sahur ini ialah pada waktunya. Nabi kata dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkatan. Jadi sahur itu merujuk kepada
waktu sahur. Merujuk kepada waktu sahur. Jadi, adakah itu masih lagi dikira sahur? Ya, betul. Itu masih lagi dikira sebagai sahur. Maknanya sebelum subuh itu sebenarnya baru sahur. Sebab itulah Nabi katakan kepada kita supaya memperlewatkan sahur. Okey, baik. Untuk kita memperlewatkan sahur. Kerana bila kita lewatkan sahur tu, dan sahur sebenarnya yang baik kita bersahur ialah pada waktu imsak tu sebenarnya. 10 minit terakhir itu, kalau boleh 10 minit terakhir itu kita ambil seteguk air dan kita makan kurma untuk kita mengambil sunat melewatkan sahur pada waktu yang itu. Dan bila sahur ini, waktu sahur tu yang kita manfaatkan dengan kita makan dan kita beristighfar. Nabi SAW katakan bahawa dalam Quran sebutkan dalam surah Al-Imran, Allah katakan wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi sahur ni pada waktu dia. Manakala kita makan waktu pukul 2, pukul 3 tu belum sahur lagi. Sahur ni ialah lebih kurang, bahasa mudahnya kita katakan lebih kurang dalam 40 minit ataupun setengah jam sebelum daripada waktu subuh. Itu waktu yang kita boleh bersahur. Jadi kalau orang tu dia jaga sampai waktu itu dan dia pun makan sahur tu, dia mungkin lewatkan sahur, maksudnya lepas dia sahur, dia beristighfar, dia solat subuh, maka itu juga dikira sebagai bersahur. Jadi sahur ni dia bukan pada niat sahaja, tetapi dia melibatkan waktu tu sendiri. Jadi kalau waktu berjaga malam tu sampai waktu subuh tu dia makan tu, tu kira sekali dengan sahur lah tu. Cuma biarlah kita dapat pahala sunat tu. Biarlah kita maknanya makan sekali, kemudian kita beristighfar sekali. Wal mustaghfirin bil ashar. Orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi wallahu alam. Jadi itu merujuk kepada soal sahur, masa dan juga pahala sunatnya. Wallahu alam. Sama-sama. Kita ada lagi soalan ke yang nak dilontarkan kepada Ustaz? Saya kira tak ada ke Ustaz untuk soalan. Tak apa, alhamdulillah. Alright. Oleh sebab tak ada soalan, terima kasih kepada Ustaz Farid Hadari yang sebenarnya menggantikan Ustaz Razif Fuad yang dia tersekat dalam meeting Mungkin ada meeting penting pada pagi ini. Tetapi yang saya nak sebut bahawa semoga perkongsian pada tengah hari ini sebelum solat Zuhur ini adalah sesuatu yang boleh kita gunakan dan bermanfaat pada semua. Dengan itu saya tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu nanti kami akan hantar beberapa jemputan untuk kuliah yang akan datang So nantikan jemputan itu daripada email yang akan kami hantar ataupun melalui grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.